أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat serta keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya dapat lagi sama-sama kita di awal pagi ini menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah, dan seterusnya dapat lagi sama-sama kita berkumpul di dalam ruangan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah taala mengkabulkan segala permintaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk kuliah subuh kita pada pagi ini tuan-tuan, tajuk yang saya akan bawa adalah bab berkenaan dengan ghurur. Apakah yang dinamakan sebagai ghurur? Baik, ghurur ini adalah dalam bahasa kita yang mudah namanya tipu daya. Tipu daya daripada segenap perkara, walaupun berbentuk kebaikan sekalipun, pasti tipu daya tu ada berlaku. Cuma kita nak kenal pasti sama ada kita nampak ataupun tidak. Walaupun dalam ibadah kita, dalam kebaikan kita, dalam segala aspek kehidupan yang kita hidup pada hari ini, tuan-tuan, adanya tipu daya. Itu sebablah tuan-tuan, dalam kitab ini tuan-tuan, dia cerita berapa bahagian tentang tipu daya ini. Dibahagikan kepada empat golongan. Iaitu golongan ahli ilmu yang ditipu, golongan ahli ibadah, ahli tasawuf, dan juga hartawan ditipu. Baik, kita tengok definisi apa yang disebutkan dalam kitab ini berkenaan dengan ghurur ini tuan-tuan. Ghurur ataupun tipu daya dalam beribadah merupakan induk segala sifat yang mencelakakan dan juga membinasakan. Dan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengetahui tipu daya inilah kita akan terselamat di dalam melakukan ibadah dan bermujahadah melawan hawa nafsu dalam perjalanan kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala rakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah sampai kamu terpedaya dengan kehidupan dunia, dan jangan pula kamu ditipu terhadap Allah Subhanahu wa taala oleh para penipunya. Kemudian Allah Ta'ala rakamkan juga dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Allah Ta'ala sebut, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Orang yang di luar itu menyeru, bukankah kami dahulu bersama kamu? Yang lain pun menjawab, benar. Akan tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri, dan kamu menunggu-nunggu kehancuran kami dan bimbang serta ragu terhadap janji Tuhan yang serta ditipu oleh angan-angan. Ini disebutkan di dalam dua ayat Al-Quran berkenaan dengan ghurur ataupun tipu daya yang menyebabkan seseorang itu berasa aman di dalam beribadahnya, padahal ibadah yang dilakukannya itu dipandu oleh hawa nafsu ataupun dikelirukan oleh tipu daya syaitan.
Dan sesiapa yang mempercayai dirinya terselamat daripada syubhah yang merosakkan sama ada di dunia maupun di akhirat, maka orang itu sudah dikira tertipu. Jadi kita pun masih, orang kata apa, di bulan Rejab ini juga tuan-tuan, tak lama lagi nak masuk Ramadan. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Maka kita kena kenal perkara-perkara yang boleh menipu kita, yang boleh menyebabkan kita kata syok dalam ibadah, tetapi keseronokan kita dalam melakukan ibadah itu didahului dengan gurur, iaitu tipu daya. Jadi kita kena kenal, kena cek tipu daya ini tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita ditipu tuan-tuan, kita akan rasa apa? Selesa. Kita rasa kitalah yang paling baik. Kita rasa kitalah paling beruntung. Tapi sebenarnya tuan-tuan, di akhirat kelak, lihat segala amalan kita tuan-tuan, kosong, tak ada. Padahal mana aku solat subuh jemaah tadi, di surau, di Masjid At-Taqwa tadi, tarikh 25 hari bulan ni. Tak ada pula, mana pahala tersebut. Kita dah pergi dah awal pagi dah bangun dah, solat tahajud dah, berwuduk dah berjalan kaki ke masjid, tapi tak ada. Kita dah yakin pasti Allah Ta'ala berikan pahala, tapi di mana pahala tersebut? Jadi ini kita kena kenal salah di mana yang menyebabkan hilang segala pahala-pahala yang telah kita lakukan. Baik, kita pergi satu persatu juga tuan-tuan. Pembahagian orang yang tertipu. Maka sebenarnya dalam setiap hal dan ibadah kita ni ada penipuannya. Dan itu bergantung sejauh mana bersinarnya hati kita di dalam melihat tipuan-tipuan itu. Dan tipuan itu kadang-kadang datang daripada syaitan dan kadang-kadang datangnya daripada nafsu. Dan antara golongan yang banyak terdedah dengan tipuan ataupun gurur yang halus ini seperti yang tersebut dalam kitab Mau'izatul Mu'minin karangan Al-Imamul Ghazali menyebutkan terbahagi kepada 4. Yang pertama, golongan ahli ilmu. Baik, golongan ahli ilmu. Yang kedua, golongan ahli ibadah. Yang ketiga, golongan ahli tasawuf. Yang keempat, golongan hartawan. Kita duduk di golongan yang mana tuan-tuan? Semua termasuk yang bercakap ni tuan-tuan, duduk dalam 4 golongan ni tuan-tuan. Dalam menuntut ilmu pun ada tipu dayanya dan sebagainya. Baik, kita lihat. Kalau kita tak ambil semua poin tuan-tuan, kita ambil beberapa poin sahaja. Kalau kita baca satu-satu sampai habis tuan-tuan, pukul 10 pagi dia tak habis lagi tuan-tuan. Jadi kita lihat satu-satu. Golongan yang pertama, golongan ahli ilmu yang terpedaya. Ada ilmu tapi terpedaya dengan ilmunya. Baik. Yang pertama, golongan yang mengutamakan ilmu syariat. Ilmu syariat ni apa tuan-tuan? Ilmu luaran ni. Dan ilmu akal, tetapi lalai dalam mengamalkan dan menghindarkan diri daripada maksiat dan juga dosa. Jadi mereka ini tertipu dengan ilmu mereka itu sendiri. Dan mereka diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Jumu'ah ayat yang kelima. Mathalul ladhina hummilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang dipikul kitab Taurat, lalu mereka tiada memikulnya, iaitu beramal dengannya, adalah seperti kaldai yang memikul kitab-kitab tebal tetapi tidak mengerti akan isinya. Inilah perumpamaan bagi orang yang ada ilmu tapi dia tidak beramal. Tak guna juga. Sebabnya dalam Quran sebut amanu wa aminus salihat. Beriman kemudian beramal. Jadi ada ilmu saja tak beramal, tak guna juga. Beramal tanpa ilmu pun tak guna juga tuan-tuan. Sebab apa? Dia tidak dipandukan dengan ilmu yang menyebabkan dia akan jadi sesat tuan-tuan. Itu sebab apa? Ilmu ni, kalau sebut ilmu ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada 3 yang menjadi fardu ain kepada diri kita. Setiap kita. Bukan fardu kifayah dah, fardu ain. Yang pertama namanya ilmu tauhid. Yang kedua namanya ilmu fiqh. Yang kedua namanya ilmu tasawuf. 3 benda ni tuan-tuan, wajib kita belajar dan wajib kita untuk amal. 3 ilmu ni tuan-tuan, ada kod mana kita amal tuan-tuan? Ada dalam solat. Adanya di dalam solat. Baik.
Bila kita solat subuh tadi tuan-tuan, tauhid tu duduk di mana tuan-tuan? Tauhid tu duduk di mana? Adalah duduk di pada kenal. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ke kita solat gitu je tuan-tuan. Kenapa solat? Entahlah, orang lain solat, aku solat. Siapa yang solat begini tuan-tuan, ibadatnya tidak sah. Imam Ghazali sebut tak sah. Dia kata apa? Sesuatu ibadah yang dilakukan tanpa kenal ataupun tak tahu siapa yang diibadahkan, maka ibadah tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan pergi bekerja tapi tuan-tuan tak tahu kerja tu untuk apa. Kerja apa? Entahlah, kerja je kata. Tapi tak tahu apa dia. Jadi bagaimana prestasi tu kita nak cemerlang, macam mana kita nak cemerlang di dalam prestasi kita dalam nak bekerja. Jadi ibadah yang kita nak lakukan tuan, kita tahu siapa yang diibadahkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkas berkenaan dengan ilmu tauhid. Kalau nak dalam lagi, nak pelajari lagi tuan-tuan, ilmu tauhid sifat 20. Qadarah, iradah, ilmun, hayyah, sama', basar, yang terbahagi pada 4 sifat: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga maknawiyah. Itu belajar daripada ilmu tauhid. Kenapa kita nak belajar ilmu tauhid tuan-tuan? Allah percaya Allah begitu dah cukup dah. Memanglah cukup. Tapi bila kita betul-betul mengenali dengan sifat, bila belajar ilmu tauhid, kita nak kenal Allah melalui apa tuan-tuan? Itu kena faham. Ni asas yang kita kena tahu. Kenal melalui sifat, bukan kenal melalui zat. Zat ni apa tuan-tuan? Ni badan kita ni zat. Kalau sebut takrif dia apa tuan-tuan? Siapakah Allah? Allah ialah nama bagi zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan, dan tidak bersifat dengan sifat-sifat an-naqais, yakni sifat-sifat kekurangan. Itu takrif dia tuan-tuan dalam ilmu sifat 20. Allah ialah nama bagi Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan, dan tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Itu takrif dia. Pendek dan juga lengkap. Jadi itu sebabnya dalam ilmu sifat 20 dia belajar tentang zat dan juga sifat. Mana zat, mana sifat tuan-tuan. Zat contoh gula tuan-tuan. Mana sifat, mana zat, mana sifat. Sifat pada gula itu adalah manis. Itu manis. Manis itu adalah sifat. Mana sifat, dia kena bertempik. Maknanya dia kena bergantung pada zat. Tak ada zat, dia tak boleh bergerak tuan-tuan. Tak ada zat, dia tak boleh nak bergerak. Tak boleh. Mana contoh tubuh badan ni namanya, yang sedang bercakap ni tubuh badan. Ni zat. Yang ada pada ni apa? Bersuara. Bersuara, berkata-kata. Yang berkata-kata melalui mulut. Adapun kalau nak nisbahkan pada Allah, Allah itu sifatnya kalam. Qadarah, iradah, ilmun, hayyah, sama, kalam. Dengan sifat kalamnya. Yang kita tak boleh sebut Allah Ta'ala tu berkata-kata melalui mulutnya. Mulut Allah Ta'ala terpulang. Itu tak boleh itu tuan-tuan. Itu tidak mendepati kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah berkata-kata dengan sifatnya. Allah berkuasa dengan sifatnya. Itu baru boleh tuan-tuan. Itu disebah dalam ilmu tauhid. Itu asas. Secara ringkas. Kemudian dalam solat juga tuan-tuan, ada tak syariatnya? Fiqahnya ada. Takbir Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Hukumnya wajib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wajib bacanya. Assalamualaikum. Terbahagi pula pada 3 pula. Hukum rukun qalbi, hukum qawli, rukun fi'li. Qawli pula ada 5. Jadi ini yang harus kita ketahui. Dan tahu bagaimana bacaan-bacaan yang sah dan bacaan-bacaan yang tidak sah, yang boleh menyebabkan batal dalam solat kita tuan-tuan. Contoh, kadang-kadang ada kesilapan kita tuan-tuan dalam ilmu fiqh. Kadang-kadang kita baca Allahu Akbar, batal. Bila di situ harfun istifham. Harfun istifham ni apa? Adakah Allah itu maha besar? Bila tu dipanjangkan, Allah, adakah Allah tu maha besar? Allahu Akbar, Allah tu maha besar. Tu nampak tu. Atau satu lagi kesilapan. Allahu Akbar, Allah tu maha gendang. Sikit saja tuan-tuan.
Kalau dalam ulama-ulama qiraat tuan-tuan, dia kata dalam bacaan Fatihah contohnya awal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang ada kesilapan alham, le. Le di situ. Dia kata apa? Boleh membawa kepada batalnya solat. Sebab apa? Harfun istifham. Adakah Allah itu Tuhan sekalian alam? Ada setengah ulama kata tak batal. Sebab apa? Mungkin dalam keadaan tidak fasih ketika dalam bacaan. Ada setengah mengatakan batal. Itu ilmu syariat. Wajib tak wajib? Wajib. Sebab apa? Kita hari-hari kena solat. Tak ada yang tak solat. Kemudian yang ketiga namanya ilmu tasawuf. Ilmu pembersihan diri dalam kitab yang kita baca hari ni tuan-tuan. Nak bersihkan daripada segi luaran dah cantik dah. Tapi dalaman tak cantik pun tak jadi juga tuan-tuan. Solat cantik, bacaan sedap, Alhamdulillah. Kenal Allah Ta'ala. Tapi sombong. Tak jadi juga tuan-tuan. Riak. Nak sebut nama setiap kebaikan yang dilakukan, nak disebut, nak dicanang, nak dihebohkan. Maka di situ, kenapa solat subuh aku tadi, tiba-tiba di akhirat kelak, tak ada markah pun, tak ada pahalanya. Sebab apa? Melakukan sesuatu amalan itu kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan pertama, golongan ahli ilmu yang terpedaya. Baik. Kemudian yang kedua, poin yang kedua tuan-tuan, mereka yang mengukuhkan ilmunya dengan amal ibadah tetapi lalai mengikis penyakit-penyakit batin seperti riya, takabbur, ujub, minta dimuliakan dan mengharapkan nama dan juga gelaran. Ini hati-hatilah juga tuan-tuan. Penyakit yang bila kita bercakap ikut mulut tapi tidak beramal dengan hati. Itu perkataan dia paling tepat tuan-tuan. Terjadi pada siapa tuan-tuan? Terjadi kepada orang-orang ahli ilmu, orang yang kerap datang masjid, orang yang dengar kuliah, orang yang memberi kuliah, orang yang memberikan tazkirah, orang yang buat kebaikan. Senang cerita ahli masjid tuan-tuan. Saya pun orang kata apa, kita pun salah seorang daripada ahli jawatan kuasa masjid juga. Terkena juga penyakit ni. Nak dimuliakan tuan-tuan. Nak pegang satu jawatan tu sebab apa? Supaya apa? Ni nama ni. Ni Tok Bilal ni Tok Imam ni contohnya. Aku sebab aku ni AJK. Nakkan ada nama. Tapi kerja boleh buat tak? Tak boleh buat pun. Kerja tak boleh buat pun. Tak pernah buat pun. Bila dia pergi kerja pun tak beres. Tapi nakkan nama. Bila dah dapat nama, okey, relax. Nanti tak buat kerja tuan-tuan sampai cukup 3 tahun nanti pemilihan semula, barulah ketika tu nak semangat tuan-tuan, nak tunjuk. Nak cantas orang ni, cantas orang tersebut tuan-tuan. Ini maknanya sesuatu pekerjaan yang dilakukan tanpa ikhlas. Nakkan kemuliaan. Jadi akhirat kelak tuan-tuan, Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala kata, idhabu tura'u. Pergi kamu cari orang yang kau nak tunjukkan kemuliaan kau tadi. Tanya dia pada hari ini, boleh tak berikan manfaat. Dia ini yaumul qiyamah. Ini hati-hati juga tuan-tuan dalam ibadah kita tuan-tuan. Baik. Kemudian antaranya poin yang ketiga, mereka yang hanya menganjurkan perbuatan-perbuatan baik seperti zuhud, tawadhu' dan juga ikhlas. Zuhud, tawadhu' dan juga ikhlas, tetapi mereka sendiri belum lagi beramal dengannya. Suruh orang buat baik. Macam saya tuan-tuan. Suruh buat baik, suruh mengaji Quran, tapi yang tukang cakap ni tak mengaji Quran. Contoh tuan-tuan. Jadi kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'al. Satu kecelakaan yang dosa yang besar, menyuruh suatu perkara orang lain buat tapi dia sendiri tak buat. Ini Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Baik. Ini 3 poin yang saya kongsikan dalam golongan ahli ilmu yang terpedaya. Kemudian juga tuan-tuan, golongan ahli ibadah yang terpedaya. Kita masuk, inilah ahli ibadah kita lah semua tuan-tuan. Baik, yang pertama, ahli-ahli ibadah yang tertipu ataupun terpedaya pula termasuklah orang yang tertipu di dalam puasanya. Ini saya ambil poin yang besar-besar, kita nak kat puasa. Orang yang tertipu di dalam puasa, mereka puasa tetapi mulut mereka penuh dengan umpatan dan juga keji. Begitu juga tidak dijaga segala adab dan tertib di dalam puasa, seperti hatinya sentiasa
seperti hatinya bangga dengan puasa yang dikerjakan ataupun melihat kepada perkara-perkara yang sepatutnya tidak dilihat. Jadi kita pun nak puasa tuan-tuan. Jadi sebelum nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, waktu ni ketika ni lah siapkan. Kalau ulama-ulama tu dahulu tuan-tuan, ada setengah 6 bulan sebelum puasa tu tuan-tuan dah ada persiapan. 3 bulan sebelum nak masuk Ramadan tu dah ada persiapan dengan melaksanakan puasa-puasa sunat, ibadahnya, baca Quran dan sebagainya. Mana masuk bulan Ramadan saja tuan-tuan, bukan dah starting. Starting itu dah, orang kata dah maksimum segala amalan kita tuan-tuan. Jadi Rajab ni dah mula dengan puasa sunat Rajabnya tuan-tuan, kemudian masuk Syabannya tuan-tuan, kemudian masuk ke Ramadan. Semaksimum mungkin amalan yang boleh kita lakukan. Jadi jangan kita tertipu dalam bulan puasa. Kita niat supaya apa? Puasa kali ini tuan-tuan lebih baik daripada puasa yang lepas. Itu yang kita kena niatkan dalam hati kita. Kalau rasa tahun lepas ada macam kekurangan, tahun ni azam sungguh-sungguh tuan-tuan. Baik, nak masuk berkenaan dengan puasa ni kat tuan-tuan. Nak masuk sikit dalam bab tasawuf tuan-tuan. Golongan tasawuf. Puasa ni kalau sebutkan dalam pembahagiannya ada 3. Puasa yang biasa. Yang ini sekadar meninggalkan makan dan juga minum. Yang kedua, puasa khusus. Puasa yang meninggalkan makan dan minum dan juga kekejian mulut. Yang ketiga, puasa khawil khawas, ini puasa segala-galanya, luar dalam, hatinya dan segalanya berpuasa daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa tuan-tuan? Golongan ahli tasawuf ataupun ahli sufi tuan-tuan, dia ada namanya puasa putih. Orang ahli tariqah di namanya ada puasa putih. Puasa putih ni apa tuan-tuan tujuan dia? Kemudian ada amalan-amalannya. Nabi tak buat pun boleh ke buat? Dia letakkan Nabi pun tak buat, kita pandai-pandai letak puasa putih. Nabi tak ada kata pun puasa putih. Boleh tak boleh puasa putih ni tuan-tuan? Sebenarnya puasa putih ni terdiri daripada 3 tadi tuan-tuan. Jadi kalau orang ahli sufi tuan-tuan, puasa putih ni biasa tengok ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada 40 hari. Tujuan apa? Nak membersihkan batin dia tuan-tuan. Nak membersihkan batinnya. Ikutlah orang kata ada tarikah. Kalau tarikahnya begini, ikutlah. Kalau tarikahnya begini, beginilah. Jadi kalau apa yang saya pernah dapat tuan-tuan dalam puasa putih ni tuan-tuan, dia ada bacaannya. Yang ni salawat tafrijiyah. Kena baca 4,444 kali tuan-tuan. Ini saya dapat daripada guru saya tuan-tuan. Baca selama 3 hari berturut-turut dan kena habiskan. Itu satu. Ini kenapa kaedah puasa putih yang saya dapat. Yang kedua pula, ketika berbuka puasa hanya makan segempal nasi dan juga air. Kenapa tak boleh ke makan daging, tak boleh ke makan ayam? Boleh makan. Tapi ketika tu diajar supaya apa? Makan segempal nasi dan air tu untuk tujuan apa? Pembersihan. Bila kita makan daging halal tetapi melahirkan sifat-sifat kebinatangan. Itu tujuannya. Dosa ke? Tak dosa pun tuan-tuan. Kalau kita ada isteri, syahwat kita naik dengan isteri kita, tak ada masalah. Cuma proses dalaman ni tuan-tuan, nak bersihkan. Maknanya dia makan sekadar untuk menegakkan tulang 4 kerat ni saja tuan-tuan, untuk dia ibadah pada Allah Ta'ala. Lepas 3 hari tu, makanlah macam biasa tuan-tuan. Itu nak ajar. Ada yang 3 hari, 7 hari. Jadi bila masuk berkenaan dengan orang kata apa, sebenarnya bila kita amalkan tuan-tuan daripada segi faktor pemakanan pun dia membawa kepada kebaikan yang banyak pada diri kita tuan-tuan. Bila saya fikir, saya buat tuan-tuan, saya belum melaksanakan lagi puasa putih ni tuan-tuan. Tapi bila sebut berkenaan dengan makanan, bila kurang makan, badan kita akan mula cergas. Cuba tuan-tuan kurang makan tuan-tuan. Kurang makan tu tak makan ke? Makan. Tapi makan makanan yang diperlukan oleh badan, bukan makan makanan yang tak diperlukan oleh badan. Kita hari ini, biar makanan yang kita makan menjadi ubat pada badan, bukan menjadi racun pada badan. Ini masuk berkenaan dengan pemakanan juga tuan. Ini kena uruskan supaya apa? Pada bulan Ramadan 20 rakaat tu tak jadi satu masalah tuan-tuan. Ringannya tubuh badan. Nabi dia buka puasa dengan apa tuan-tuan? Dengan buah tamar je tuan-tuan. Kemudian solat. Sampai ke malam Nabi boleh solat tuan-tuan. Kita bila buka puasa, kemudian
Isyak dah, bila makan dah banyak tuan-tuan, badan mula letih tuan-tuan, mengantuk dan sebagainya tuan-tuan. Itu faktor daripada segi makanan. Itu sangat penting juga tuan-tuan bab berkenaan dengan makanan tadi. Jadi saya nak masuk sikit tuan-tuan berkenaan dengan kesihatan ni juga tuan-tuan. Sebab apa? Dia membawa kepada, orang kata apa, impact kepada ibadah kita bila makanan kita tu tak beres. Baik. Bila sebut berkenaan dengan penjagaan ataupun pemakanan ini tuan-tuan, pertama saya nak cerita berkenaan dengan pH badan. Ni masuk sains sikit tuan. Kita masuk semua sekarang ni. Daripada tasawuf tu tuan-tuan, dari segi makanan, pH badan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya belajar berkenaan dengan perubatan komplementari ni tuan-tuan, berkenaan dengan makanan ni. Seorang doktor umurnya 68 tahun. Umurnya 68 tahun, 69 tahun tahun ni tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, asalnya seorang pesakit kanser, kemudian pernah kemudian ada kencing manis tinggi, kemudian pernah terbaring juga tuan-tuan. Tapi alhamdulillah hari ni tuan-tuan boleh bangkit balik cergas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok muka dia dekat macam umur dekat-dekat 50, tapi umur nak dekat 70. Semua penyakit dia clear, tak ada. Kanser hilang, kencing manis hilang, segala reverse balik. Kita kan hari ni tuan-tuan makan ubat tu daripada banyak ni sama satu bekas tu. Ini ubat sakit jantungnya, buah pinggangnya, garutnya tuan-tuan. Macam mana benda ni boleh reverse? Tak boleh. Boleh reverse. Nak reverse macam mana? Nak kena makan ubat ke? Tak perlu. Ubat yang kita makan tu sekadar mengawal saja. Bukan kita kata kita nak ban hospital ke, nak ban orang kata apa, perubatan moden. Tidak tuan-tuan. Perlu juga perubatan moden tuan-tuan. Sebab apa? Kalau nak beranak ke, isteri, perempuan, nak bersalin dan sebagainya, perlukan pada bius, perlu juga dadah. Kalau tidak sakit tuan-tuan, menjerit juga tuan-tuan. Contohnya apa lagi tuan-tuan? Keguguran, nak vacuum, nak bersihkan dalam tu tuan-tuan, kena bagi ubat tuan-tuan, kena cucuk. Sebab apa? Nak hilangkan sikit kesakitan. Itu pun meraung juga tuan-tuan. Jadi maknanya manusia ni boleh patah, boleh reverse balik sakit tersebut. Baik. Pertama tuan-tuan kita sebut, bila sebut manusia itu sihat, bacaan badannya adalah 7.4, bacaan pH dia adalah 7.4. Ini namanya sihat. Kemudian badan menunjukkan, badan bagi tahu kita bahawasanya dia sudah 10% sakit. Macam mana badan kita Allah Ta'ala kurniakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan kita ni, sebaik-baik penciptaan, Allah Ta'ala datangkan kita dalam keadaan sihat. Dan bila datangnya penyakit hinggap pada kita, sifat penyakit tu hinggap pada kita, seawal 10% sahaja tuan-tuan, badan dah tunjuk pada kita, aku ni sakit. Mana 10% namanya dalam bahasa sainsnya acute. Kalau doktor tuan-tuan faham lah, acute, namanya acute. Mana pH ketiga 6.8 tuan-tuan. Ketika itu apa yang berlaku pada tubuh badan kita tuan-tuan? Dia tunjuk simptom. Pertama dia akan demam, sakit kepala, selsema dan juga muntah. Ini simptom. Demam, bila kerap demam, sakit kepala, selsema, muntah dan sebagainya. Ini 10% badan dah bagi tahu kita, aku ni sakit. Kita pun alah biasalah demam, biasa semua. Saya memang biasalah seminggu, orang kata sebulan sekali mesti sakitnya. Itu dah biasa, rutin dia. Sebenarnya bukan rutin, badan dah sakit, tak faham. Kita tak faham badan kita sakit tuan-tuan. Cuma dia tak boleh bercakap je. Kalau dia boleh cakap, terkejut kita tuan-tuan. Kita biarkan dia lagi tuan-tuan sampai 30% badan kita rosak. Namanya subacute. Bila badan dah mula rosak pada tahap 30%, kita akan merasa selesa dengan penyakit acute tadi, penyakit tadi. Rasa demam, sakit kepala, selsema, muntah. Sampai saya pernah merawat seorang tu tuan-tuan, dia kata apa? Saya ni ustaz, saya tak tahu ni sihat tu apa. Sebab apa? Hidupnya sakit, dah biasalah dengan sakit ni tuan-tuan. Mana dah merasa selesa dengan kesakitan. Ni nama nak 30. Macam mana rasa selesa tuan-tuan? Bila sakit kepala je makan ubat. Bila pening kepala je makan ubat. Betul lah makan ubat, betul. Jadi sakit tu masih ada dalam tubuh badan kita. Tetapi orang kata apa, bila kita makan ubat yang berbentuk dadah,
maka dia melalikan sistem saraf kita yang menyebabkan kita rasa selesa. Penyakit hilang tak? Belum hilang lagi. Ada lagi tubuh badan kita, tuan-tuan. Cuma bila kita makan, hilang rasa sakit. Adakah sebabkan sakit itu keluar? Penyakit itu ada. Cuma dilalaikan. Macam orang dadah, tuan-tuan. Contoh, orang hisap dadah, tuan-tuan. Orang hisap gam dan sebagainya. Cuba dia tengah high gitu, tuan-tuan. Cuba kita bagi satu penumbuk muka dia, tuan-tuan. Kita sepak terajang dia, tuan-tuan. Dia senyum je. Tak sakit. Tengah sedap, tuan-tuan. Tapi cuba dia dah sedar, tuan-tuan. Oh, sakitnya badan aku, ya Allah. Siapa dah tumbuk aku ni? Sebab apa? Ubat tu mengawal diri dia, dia senyum saja, tuan-tuan. Tak rasa sakit pun. Itu daripada segi luaran. Dalaman begitu juga, tuan-tuan. Okey. Kemudian pada tahap badan 50%, tuan-tuan. Pada tahap badan 50%. Ini ilmu berkenaan dengan nanti masuk nanti bulan Ramadan ni, tuan-tuan. 50% badan dah mula cakap aku ni dah separuh aku ni dah sakit dah. Tolonglah faham. Kita tak faham-faham lagi, tuan-tuan. Dinamakan kronik. Ini biasa tuan-tuan dengar lah. Dapat call daripada hospital, sekian-sekian dia dah kronik. Kronik ni dah teruk lah, tuan-tuan. Separuh daripada tubuh badan kita dah rosak. Itu bahasa mudahnya, tuan-tuan. Maka bila dalam keadaan kronik ni, apa penyakit yang datang pada tubuh badan kita, tuan-tuan? Namanya penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, migrain, gout. Ni penyakit-penyakit dan banyak lagi, tuan-tuan. Ni antara disebutkan dalam graf perkembangan penyakit ni. Kencing manis, darah tinggi, jantung, migrain ataupun gout. Ini penyakit-penyakit pada 50. Maknanya dah tunjukkan badan kita dah mula rosak. Dia gout ni, tuan-tuan, jantung, darah tinggi, kencing manis, tak tentu umur, tuan-tuan. 30 pun, 20. Ada sekali itu, tuan-tuan, apa? Umur belas tahun pun dah kena darah tinggi, kencing manis juga, tuan-tuan. Sebab apa? Faktor pemakanan. Nanti kita tengok makanan apa yang bawa kepada kanser. Makanan apa yang bawa kepada rosaknya tubuh badan. Silap-silap, tuan-tuan, benda ni ya, tuan-tuan, tala hari-hari, tuan-tuan. Boleh minum, boleh makan, tapi jangan jadi istiqamah. Dia istiqamah tu jadi penyakit, tuan-tuan. Istiqamah ibadah, okey, solat sunat, ngaji Quran itu paling bagus. Tapi istiqamah dalam makan benda yang sama, tuan-tuan, itu merosakkan tubuh badan. Baik. Bila kita biarkan tubuh badan kita, tuan-tuan, pada tahap 80%. 80%. 80% badan dah mula rosak. Disebutkan sebagai degeneratif. Mana tanda badan nak bagi tahu 80% aku dah rosak. Apa penyakit dia, tuan-tuan? Stroke, kanser, tumor, ketumbuhan dalam otak, tuan-tuan. Stroke, kanser. Itu sebabnya ramai baru ni, tuan-tuan, ahli jawatan kuasa surau. Kita baik, alhamdulillah. Dia baik, memang kuat. Orang kata apa, memang selalu datang majlis ilmu. Orang kata apa, kawan jugalah di Sungai Buaya. Tiba-tiba meninggal dunia, tuan. Kena kanser apa itu? Kanser hidung ke kanser apa? Tiba-tiba dah stage 4. Tiba-tiba dah stage 4. Stage 4, kemudian naik stage 5, dah naik ICU, dah tak dapat selamat. Padahal sihat walafiat saja, tuan-tuan. Pasti. Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Petunjuk awal tu dah ada. Cuma kita tak perasan saja, tuan-tuan. Kanser semua, saya pun ada kanser. Semua, orang kata apa? Kanser tu semua ada dalam tubuh badan. Sama ada aktif tak aktif saja kanser tersebut, tuan-tuan. Ini 80%. Boleh tak undur balik? Boleh, tuan-tuan. Ada pembuktiannya. Kemudian kita biar lagi, tuan-tuan, sampailah 100% badan kita rosak. Apa penyakit dia, tuan-tuan, ketika itu? Penyakitnya nama penyakit qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergilah kita dengan orang kata apa? Dunia yang kekal abadi sana, akhirat sana, tuan-tuan. Meninggallah. Jadi ini graf penyakit kita, tuan-tuan. Dan cara perubatan, tuan-tuan, orang kata apa? Menggunakan orang kata apa, selain daripada penyakit, cara rawatan yang moden ini, tuan-tuan, adalah kita reverse balik. Reverse balik daripada apa yang kita makan. Kontrol. Bila kita reverse balik, tuan-tuan, contoh ada orang makan, dia kata apa, makan herba, kemudian makan apa lagi, tuan-tuan, saca inci dan sebagainya. Bila dia makan, kenapa saya makin sakit? Bukan makin sakit. Sebelum makan dia tak sakit, tapi lepas makan tu jadi sakit. Contoh, kita duduk pada tahap kanser tadi.
Dia makan, dia amal kan, tiba-tiba kencing manis naik, darah tinggi naik, kemudian ada pula masalah komplikasi jantung dan sebagainya. Padahal sebelum dah okey. Adakah masalah pada makanan tersebut? Tak. Dia reverse balik. Daripada 80, dia nak mengarah kepada 50%. Kemudian daripada 50%, kita terus amalkan makanan yang sihat sampai ke 30%. Kemudian patah balik sampai ke sihat. Itu sistem badan kita, tuan-tuan. Dia boleh undur. Tapi cara undur apa, tuan-tuan? Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sebaik-baik ubat tu adalah berpantang. Pantang makan. Kita pantang tengok, masuk. Pantang masuk, pantang lepas hilang, tuan-tuan. Pantang tengok makan. Jadi itu di antara sebabnya, tuan-tuan. Tapi satu adab ni, tuan-tuan. Contoh lepas ni kita nak makan, tuan-tuan. Oh, ini senarai makanan. Tengok, ada pula. Oh, ini kanser. Jangan sebut, tuan-tuan. Contoh. Oh, ini contoh yang kita nak makan. Oh, ini kanser ni. Tak boleh. Itu adab, tak boleh. Kita nak ada makanan, nak mencemuh makanan. Tak boleh. Kalau kata ada makanan semua, minumlah. Minum, makan, tak ada masalah, tuan-tuan. Cuma kita kata, kaedah hanya apa, tuan-tuan? Jangan istiqamah, jangan orang kata apa, terus menerus dalam pemakanan tersebut. Baik, masuk makanan tadi, tuan-tuan. Jadi, pemakanan kita ni, tuan-tuan, ada tengah, ada badan kita. Natural, kemudian ada acidic dan juga alkali. Baik, natural, acidic dan juga alkali. Natural ni tengah-tengah tu, bacaan dia 7. Jadi, acidic ni apa, tuan-tuan? Bila orang acidic, badan dia penuh acidic, orang tu pemikirannya sentiasa dalam keadaan negatif. Orang tak suka aku lah. Orang benci aku. Padahal tak ada orang benci dia pun, tuan-tuan. Kemurungan berlaku. Ini banyak kemurungan. Akhir, anxiety, panic attack. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan ni, tuan-tuan? Tiba-tiba risau. Kerisauan yang melampau. Kemurungan. Pemikiran negatif. Rasa orang tak suka, orang mencemuh. Padahal tak ada pun, tuan-tuan. Dia tertipu. Ni katakan urun tertipu dengan diri sebab apa? Penyakit yang duduk dalam tubuh badan kita, tuan-tuan. Baik. Pada tahap skala pH 5, tuan-tuan. Dia betul 7 turun ke 5. 5 ni 7, 6 sampai ke 1 ni, tuan, namanya acidic. Pada tahap 5, tuan-tuan, apa makanan yang duduk pada tahap 5? Namanya makanannya apa, tuan-tuan? Hot dog, burger. Jangan kata, aku ni meniaga burger ni, tak boleh ni, kena berhenti. Tak suruh berhenti pun, tuan-tuan. Tak suruh boycott pun. Boleh nak makan burger, makanlah. Nak makan seminggu sekali, makan, boleh. Bukan makan terus jadi kanser. Contoh, makan terus jadi kanser. Tidak, tuan-tuan. Dia benda yang maintain, benda yang istiqamah, yang hari-hari makan tala benda tu, tuan-tuan, itu boleh jadi apa? Penyakit. Ni tahap 5. Ini dalam carta sakit, tuan-tuan. Maknanya carta pemakanan hot dog, burger ni pH dia pH 5. Kemudian pada pH skala 4.5, tuan-tuan, adalah arak. Minuman khamar, arak. Kemudian bawah ada tak lagi teruk daripada arak, tuan-tuan? Ada. Bacaan bukan kita kata dia lebih baik, tak. Jangan salah faham pula. Oh, arak ni lagi baik. Bukan lagi baik. Bacaan saja. Ini daripada segi sains. Tahap 4 pH, tuan-tuan. pH tahap 4 namanya air kopi. 2.9 T. Kita tak sebutlah T, Lipton, apa tak sebut dah, tuan-tuan. Sebut T saja, umum saja. Tahap 2.5 adalah minuman bergas Coca-Cola. Tahap bacaan mayat adalah tahap 2.5. Tapi kalau orang hari-hari minum Coca-Cola, tuan-tuan, tak lama lagi pergilah. Sebab bacaan Coca-Cola tu 2.5. Bacaan kanser bermula pada bacaan 5. Itu sebabnya orang makan fast food. Kenapa mudah kena kanser? Burger, hari-hari tala burger. Mudah dapat penyakit. Mana benda-benda yang tidak ada kata yang tak membina tubuh badan kita jadi sihat. Sebab tu jadi kanser. Ini makanan-makanan yang perlu. Boleh makan, tak jadi masalah. Tapi jangan kerap. Jadi bacaan alkali juga, tuan-tuan. 8, 9, 10 sampai ke 14. Apa dia, tuan-tuan? Benda yang tuan-tuan tak suka. Contoh, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian air alkali. Itu semua makanan-makanan yang seharusnya kita makan. Hakikat hari ni, tuan-tuan, badan kita penuh dengan acidic, termasuk badan saya juga, tuan-tuan. Itu sebab kita perlukan lawan balik. Itu orang dulu, tuan-tuan, bila dia makan, contohnya
kita makan sup dan segalanya, kita kena ambil lemon untuk apa? Lawan balik. Lawan balik. Macam orang dulu tuan-tuan, dia minum gulanya banyak, tapi dia tak duduk saja, dia buat kerja kampung tuan-tuan, berpeluh dan untuk tenaga, buang balik. Itu ada kaedah cara dia tuan-tuan. Orang dulu pun dah bijak pandai, dah tahu benda-benda ni tuan-tuan. Jadi ini nak kita kena reverse balik makanan-makanan kita tuan-tuan, insya-Allah dia akan jadi sihat. Jadi kaedah pemakanan yang terakhir juga tuan-tuan. Dalam bab makanan ni kita ada sambung lagi bab pemakanan. Nak makan cara sihat apa tuan-tuan? Yang pertama, dalam satu hari 24 jam itu tuan-tuan, air pertama kena cukup. Pastikan 2 liter ke atas. Pertama. Yang kedua tuan-tuan, untuk sihat badan adalah protein, karbohidrat dan juga lemak. 3 benda ni untuk kita ada tenaga. Perlu hanya 20% sahaja di dalam tubuh badan kita setiap hari. 20% saja. 80% adalah daripada apa dia tuan-tuan? Daripada buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi, kalau nak bagi faham juga tuan-tuan, contoh nasi, ayam, contoh ikan dan segalanya, itu 1 pinggan. Lepas tu kita kena makan dalam satu hari tuan-tuan 8 pinggan yang sama kuantiti macam nasi tadi tuan-tuan, buah-buahan. Maknanya 1 pinggan ada, kita perlukan 8 pinggan buah-buahan untuk cover balik karbohidrat, protein tadi tuan-tuan. Agak-agak larat mana nak cari makan 8 pinggan Ustaz. Tapi itu dah cara pemahaman. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Sedap tak sedap badan. Silap-silap boleh buat kerja daripada bangun subuh sampai isyak tuan-tuan. Badan sedap lah. Cuba satu hari tuan-tuan tak makan nasi, tuan-tuan tengah hari makan buah aja. Cuba. Kita kena rasa. Kalau tak rasa tuan-tuan, kita tak tahu resultnya, tak tahu keputusannya. Saya pernah cuba tuan-tuan. Akibat orang kata apa, orang rumah kita balik kampung, cuti sekolah yang lalu tuan-tuan, saya duduk rumah, nak masak pun malas. Jadi kita kata, makan apa yang ada, makan buah, makanlah orang kata apa, benda-benda yang mengenyangkan fiber. Tapi badan alhamdulillah cergas tuan-tuan. Badan kuat, segar dan segala-galanya tuan-tuan. Kenapa? Sebelum ni lemahnya. Itu sebabnya tengok, kadang-kadang kita makan karbohidrat tu, nasi tu berlebihan menyebabkan kita badan letih. Cuba tuan-tuan lepas makan, ngantuk tuan-tuan. Tapi bila tuan-tuan makan buah, kenyang dengan buah-buahan, badan cergas tuan-tuan. Ini salah satu kaedah cara bagaimana insya-Allah kita boleh praktikkan ketika bulan puasa tuan-tuan. Dia kena cuba. Kena ubah pemakanan. Yang kedua, kita akan beroleh ke kesihatan juga tuan-tuan. Baik. Jadi itu yang pertama tuan-tuan, golongan ahli ibadah yang terpedaya. Yang ini kita kait dengan bulan puasa. Yang kedua tuan-tuan, golongan ahli ibadah yang terpedaya. Yang ini mereka yang menyangka dengan duduk di tempat mulia seperti duduk di Makkahul Mukarramah itu mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan hati mereka terbiar kotor. Begitu juga mereka yang selalu beristighfar di dalam masjid tetapi masih lagi melakukan perbuatan yang sia-sia seperti mengumpat dan juga mencerca orang di dalam masjid. Sama juga tuan-tuan. Duduk di Mekah, ini pengalaman tuan-tuan. Kawan-kawan kita yang pergi ke Mekah tuan-tuan. Kadang-kadang sia-sia. Kita nak pergi Mekah bukan disebabkan duit kita banyak tuan-tuan. Orang yang berjuta-juta tuan-tuan, yang duitnya berjuta-juta tak tentu lagi. Setiap tahun dia boleh melaksanakan umrah tuan-tuan, tak tentu. Itu semuanya atas kurniaan Allah Ta'ala, izin Allah. Kadang-kadang yang ada peluang pergi Mekah, Madinah tuan-tuan, sibuk dengan kehidupan dunia. Apa kita dunia tuan-tuan? Pergi sana patut buatlah umrah, buatlah tawaf dan sebagainya. Dia buat yang sunat, yang wajib saja tuan-tuan. Kemudian duduk di hotel, duduk di orang kata apa, tempat ballroom tu tuan-tuan. Buat apa? Duduk dengan kumpulan dia berborak, cerita pasal isu semasa. Boleh cerita tapi tak, isu semasa politik tuan-tuan, tak habis-habis tuan-tuan. Cuba tuan-tuan cerita, tak akan habis-habis. Cerita daripada pagi sampai ke malam, tak habis politik ni tuan-tuan. Duduk cerita di Mekah, betul kutuk orang sini, kutuk orang situ. Hasil bawa daripada Mekah ke Malaysia apa tuan-tuan? Kosong. Tak ada apa tuan-tuan. Mana 10-12 hari duduk di Mekah tu tuan-tuan, di Mekah Madinah, fokus pada ibadat, tutup mulut daripada bercakap. Tak payah nak tahu apa masalah. Sebab apa? Kita pun dah apply cuti. Kalau kita lah bercuti, kita dah apply cuti, kita tak nak fikir pasal kerja kita, betul?
Cuti, tak nak fikir usaha kerja. Sama lah juga kita duduk di Mekah, tak nak cerita bab berkenaan di Malaysia, apa pun tuan-tuan, kecuali hal-hal penting lah. Sakit, demam, orang tua kita, anak kita perlulah. Mana benda yang tak penting, tak perlu kita cerita, perbanyakkan ibadah. Itu sebabnya rugi tuan-tuan, bayar duit kadang 10,000 habis. Tapi duduk di sana macam seolah betul-betul macam melancong tuan-tuan. Duduk dekat hotel, duduk. Orang kata apa, tak ada satu impact yang boleh mengubahkan dia jadi manusia yang terbaik selepas balik daripada itu umrah makbulah. Haji yang diterima mabrur. Tak sebab apa tuan-tuan? Dia tak gunakan waktu tersebut untuk betul-betul melakukan amal ibadah pada Allah. Baik, ini kategori yang kedua tuan-tuan. Golongan ahli ibadah. Yang ketiga, ada pula ahli ibadah yang sangat mengambil berat ibadah-ibadah yang sunat sehingga terlalai ibadah-ibadah wajib dan fardu seperti terlalu mengejar fadilat dan keutamaan solat tahajud dan qiyam mulai sehingga terlepas solat subuh. Ini pun terlebih sunat sehingga terlepas fardu. Ingat tuan-tuan, pada bulan Ramadan fardu itu Allah Ta'ala gandakan 70 fardu. Sunat itu Allah Ta'ala samakan seperti pahala fardu. Kadang-kadang pada bulan Ramadan ada berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Pada tahun lepas ada berlaku tuan-tuan. Akhir Ramadan tu jam 11 ke 12 kan kita ada setiap masjid ada antaranya disuruh ataupun dikuatkuasakan oleh JAIS lagi tuan-tuan untuk solat gerhana, tapi waktu tu 11 hingga 12 lah. Waktu orang bekerja. Tapi alhamdulillah yang tak bekerja tuan-tuan ramai pun tak datang. Sebenarnya solat-solat sunat yang duduk pada tahap top 5, maknanya 5 terawal tuan-tuan, antaranya yang pertama solat sunat gerhana tuan-tuan. Saya lupa gerhana bulan ataupun matahari, dia terletak pada nombor 1 dalam solat sunat yang paling afdal. Gerhana bulan, kemudian gerhana matahari, kemudian diikuti dengan solat-solat sunat yang lain. Solat sunat tarawih ini tuan-tuan duduk bawah sekali tuan-tuan. Kadang-kadang itu yang kita bukan kita kata jangan solat tarawih, tapi kadang-kadang yang mana afdal kita tak kenal. Solat gerhana tak datang, tak apalah solat gerhana pun kata tak payah datang, tak apa. Itu yang paling afdal sekali tuan-tuan dalam himpunan segala solat-solat sunat. Itu kita kena tahu tuan-tuan. Baik. Masuk yang ketiga tuan-tuan, second last, golongan ahli tasawuf yang terpedaya. Golongan ahli tasawuf yang terpedaya. Baik, yang pertama ada golongan yang mengaku dirinya telah dilengkapi dengan ilmu makrifat dan sudah sampai ke makam haqqullah dan musyahadah. Musyahadah ni penyaksian. Sedangkan diri mereka sebenarnya tidak sampai ke mana pun. Mereka berdusta atas agamanya sendiri kerana orang yang benar-benar bermusyahadah dengan Allah itu jelas nampak di mukanya dan peribadinya takut pada Allah dan mengikut syariat dan menjaga batinnya. Sedangkan golongan yang mengaku telah sampai ke peringkat tinggi itu tidak memiliki sebarang ilmu kerohanian ataupun ataupun kalaupun ada mereka hanya menghafaz istilah dan kata-kata ahli tauhid dan juga mukarrabin. Padahal yang sebenarnya mereka tidak tahu mendidik budi pekerti dan tidak pula pandai mengatur amalan yang soleh yang hakiki. Dan ada dalam kalangan mereka yang meninggalkan ibadah dan juga melengahkan syariat. Ini geng-geng makrifat kedai kopi namanya tuan-tuan. Saya sebut makrifat kedai kopi. Duk cerita makrifat ni tuan-tuan nak tengok tuan-tuan pergi kedai kopi. Kalau saya di tempat saya ni kedai mamak dah tuan-tuan. Duk kedai mamak tu banyak betul golongan-golongan ahli makrifat yang tak pernah langsung datang masjid tapi cerita berkenaan dengan Islam tu memang dekah-dekah tuan-tuan. Cerita pelik-pelik tuan-tuan. Saya duduk di kedai kopi, saya sebenarnya suka duduk bercampur orang. Ada dia kata, kenapa kita ni tak solat macam solat Nabi Adam? Baik, sudah. Kita dah cantik duduk golongan dalam orang kata apa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kalau akhir zaman di akhirat kelak tuan-tuan, kita ni umat Nabi jadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu tuan-tuan. Bila Allah Taala nak masukkan dalam neraka, dia kata apa? Buktinya apa? Ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis. Sebab apa? Lalu orang tu ada yang bertanya, bagaimana bukti umat Nabi pula jadi saksi pada umat terdahulu padahal mereka hidup kemudian? Kami jadi saksi daripada apa yang Nabi kami bawa, Nabi ambil daripada Quran. Quran cerita tentang kisah orang-orang terdahulu
Jadi kami pun tahu, jadi kami menjadi saksi kepada apa yang berlaku pada hari ini. Nampak ni kisah. Kita ni umat terbaik. Nak cerita, kenapa kita tak solat seperti mana solat Nabi Adam? Oh, pelik-pelik tuan-tuan. Sebab apa? Solat terdahulu tuan-tuan 3 waktu je. Solat selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah 5 waktu. Asalnya 50 jadi 5. Apa kita faham sini tuan? Orang ni malas sebenarnya. Kalau boleh solat tu sehari sekali pun cukup. Dia nak sembahyang sehari 3 kali tuan-tuan. 5 kali tu macam membebankan. Itu sebenarnya tuan. Itu jadinya orang golongan-golongan ahli sesat ni tuan-tuan. Sebab apa? Malas. Solat pakai niat je. Okey, dah solat dah. Niat je tuan-tuan. Ini kena banyaklah orang kata ilmu-ilmu yang ilmu makrifat yang suci, yang bersih tuan-tuan, tak perlu nak cerita tuan-tuan. Dia lahir daripada dalaman, daripada wajah. Pertama nak tahu ilmu makrifat tu betul tak betul tuan-tuan, tengok syariat dia berjalan tak. Kalau syariat dia berjalan dengan baik, insya-Allah apa yang dia bercakap tuan-tuan, apa yang dia lakukan insya-Allah bertepatan. Tapi hari ini tuan-tuan, syariat pun ke laut tuan-tuan. Nak cerita berkenaan dengan hakikat. Banyak lagi tuan-tuan. Golongan-golongan yang kata apa? Hakikat makrifat kedai kopi ni tuan-tuan, banyak. Terlampau banyak sangat. Sehingga orang kata apa, syariat solat pun tak laksanakan tuan-tuan. Solat ni, itu sebabnya kalau kita belajar ilmu tasawuf tuan-tuan, sampai satu tahap dalam kitab Hidayatus Salikin, dia kata apa? Solat ketika ini, kata ahli tasawuf, sampai tahap begini solat itu tidak payah. Tak payah solat tuan-tuan. Dia kata apa? Kenapa tak payah solat pula? Sudah, dia kata. Pada satu tahap, kita dah sampai tahap tinggi tuan-tuan, tak payah kita nak solat dah. Sebab apa? Solat tu mudah. Itu jawapannya. Mana tak payah solat, solat itu mudah. Solat mana tak payah solat, bukannya tak perlu solat. Tak payah solat dengan makna solat itu tak perlu dipaksa. Hari ni kita solat subuh tuan-tuan, tuan-tuan kena paksa tak paksa diri tuan-tuan? Lagi sedap tidur atas tilam dengan selimut ataupun datang solat subuh? Tanya diri kita tuan-tuan. Sonok lagi tidur atas bantal tuan-tuan. Tidur atas bantal tu lagi sonok tuan-tuan. Kita, jiwa kita. Tapi orang yang tahap lazzatul, orang yang dah dahsyat, orang kata apa, lazatnya dah beribadat pada Allah Ta'ala, dah sampai tahap tajalli dalam ilmu tasawuf tuan-tuan, dah seronok tuan-tuan. Duduk mana baring tu dah bukan satu keseronokan bagi diri dia tuan. Dia hatinya lebih seronok dalam ibadat. Mana keseronokan dalam kehidupannya adalah dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Jiwa dia tuan-tuan menunggu-nunggu bilalah solat akan datang, bilalah solat akan datang ni tuan. Ini pada tahap jiwa tuan-tuan. Kita hari ni kena paksa. Tak paksa tuan-tuan tak solat tuan-tuan. Kenapa solat? Takutlah nanti kena neraka. Mana kena paksa. Mana kita belum sampai tahap makrifat ataupun hakikat yang sebenar tuan-tuan. Baik. Yang terakhir tuan-tuan, golongan hartawan yang terpedaya. Yang terakhir, terdapat beberapa kategori hartawan yang tertipu dan terpedaya. Antaranya mereka yang sibuk untuk mendirikan masjid dan rumah kebajikan, tetapi ada terselit dalam hatinya untuk cari nama dan kedudukan dan menyangka mereka telah melakukan sesuatu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala serta layak untuk mendapat ampunan Allah. Sesungguhnya mereka tidak melakukan apa-apa kerana Allah, hanya menerima amalan yang ikhlas sahaja. Ni sibuk dalam mendirikan masjid, rumah, tetapi terselit dalam hatinya nak tunjuk. Ni aircon ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni semuanya aku bagi ni. Kalau tidak dulu masjid ni mana ada aircon? Ni aku bagi duit ni semua. Cerita pada orang. Patut dah bagi tu diam-diam cukup lah tuan-tuan. Tak payah nak cerita. Rugi, pahala hilang macam tu saja tuan-tuan. Bila tengok orang lain, alhamdulillah sejuk masjid ni. Orang yang menyumbang contohnya aircon tuan-tuan, alhamdulillah. Seronok tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab apa? Memberikan kenyamanan kepada orang yang melakukan amal ibadah. Tak perlu nak cerita tuan-tuan. Baik. Kedua tuan-tuan, ada golongan hartawan yang mengumpulkan hartanya lalu dia menumpukan kepada ibadah batiniah seperti berpuasa dan berqiyamul tanpa mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin, yang sebenarnya dia terjerumus kepada sifat kikir yang sangat berbahaya. Kita nak masuk syurga Allah ni ada dua jalan. Hablum minallah, hablum minan nas. Tak cukup hablum minallah saja tuan-tuan. Hablum minan nas dan kena ada. Hablum minan nas saja, hablum minallah tak ada, tak boleh. Dua-dua. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, barulah dimudahkan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa tuan-tuan? Kisah seorang wanita yang kuat ibadahnya, puasa, qiyamul lail, baca Quran, tetapi Nabi kata
hiya ahlun nar. Dia ni orang ahli neraka. Sebab apa tuan-tuan? Ibadat hebat Quran, tetapi suka menyakiti hati jiran. Mengumpat, mengadu nombor dan sebagainya tuan. Nabi kata dia tu ahlun nar. Ahli neraka tuan-tuan. Jadi inilah perkara-perkara yang harus kita ketahui tuan-tuan. Golongan 4, golongan hartawan, golongan ahli ilmu, golongan ibadah, golongan ahli tasawuf yang terpedaya. Janganlah kita jadi orang yang terpedaya dengan golongan tersebut tuan-tuan. Jadi kita kena ketahuilah 4 golongan ini tuan-tuan, supaya apa? Kita jauh daripada terpesong, jauh daripada sifat guru tipu daya ini tuan-tuan. Jadi tadi kita dah kisah, kita dah selit juga tuan-tuan berkenaan dengan pemakanan. Kenapa kita tertipu dengan pemakanan tersebut tuan-tuan? Sebab apa? Boleh melahirkan penyakit dan sebagainya, ketagihan dan segala. Apa yang mampu kita boleh buat tuan-tuan? Ubah. Mungkin kita ubah daripada segi pemakanan kita tuan-tuan. Cuba. Susah Ustaz dah ketagih. Boleh. Tak ada benda yang tak boleh. Itu sebab apa tuan-tuan? Bila sebut ketagihan ini tuan-tuan, ramai akhir zaman ni tuan-tuan, ketagihan. Bukan ketagihan dadah saja tuan-tuan. Ketagihan seks. Ketagihan seks. Orang kata apa? Dengan orang kata apa? Homoseksual tuan-tuan dan sebagainya. Dia ketagihan sebenarnya tuan-tuan. Sebab apa? Dia bermula dengan yang salah. Jadi dia kena betulkan yang salah tu tuan-tuan. Suka dengan lelaki, suka berzina. Ada. Saya pernah jumpa saya rawat seorang ni tuan-tuan. Saya merawat seorang ni. Dia ni sifat dia apa tuan-tuan? Dia berzina. Dia kata saya ni berzina Ustaz. Dia kata tak kisahlah siapa pun, isteri orang pun dia berzina. Ini cerita penyakit ni. Tapi dia ada hati nak mula berubah tuan-tuan. Dia kata susah, kata kadang-kadang dia orang banyak duit, orang berpengaruh dan sebagainya tuan-tuan. Dia mudah. Tapi bila cara saya kata begini bang. Cara abang nak ubat zina, dia dah berkahwin. Tapi dia suka berzina. Cara nak ubat dia mudah je. Nak kata mudah tidaklah. Perlu ada kawan. Dia kawan ni saya tuan-tuan. Bila abang nak buat suatu benda tu, telefon saya dulu. Sebab bila kita ada kawan yang baik ni, dia akan mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Bila nak buat, tahan. Telefon Ustaz, saya ni kenapa telefon ni kata? Kadang-kadang maksiat tu depan mata kata. Tak kuat ni. Saya kata, tahan, sabar bang, sabar. Ingat Allah. Kita bagi nasihat. Alhamdulillah. Proses yang lebih kurang dalam setahun lebih tuan-tuan. Saya ubat dia cara tu. Kita berkawan. Itu sebabnya jangan kita jauhkan diri pada orang begini tuan-tuan. Sebab apa? Dia memerlukan ubat tapi tak tahu ubatnya macam mana. Jadi kita perlu bagi dia perangsang. Mana ubat pada diri dia untuk dia jauh daripada. Alhamdulillah sekarang ni elok tuan-tuan. Alhamdulillah kuat. Orang kata baca Quran yang berapa kali khatam sehari tuan-tuan. Berapa kali khatam sebulan tuan-tuan. Kuat. Dia buang segala sifat-sifat dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi orang yang paling baik. Kalau dulu tuan-tuan dia kata Ustaz, dulu gajinya tu sebulan dalam 50,000 tuan-tuan. Gaji besar lah. Tak pernah cukup. Tapi bila ketika dia berubah kepada kebaikan, yang tak cukup tu, kenapa ada lebih? Banyak pula lebih. Padahal kadar pengeluaran bulanan dia tu sama je, tak pernah beza pun ketika baik dan tak baik. Tapi ada lebih. Mana datang lebih ni? Itu namanya barakah. Bila kita berubah kepada kebaikan, kita sedar kesilapan-kesilapan kita ubah, maka Allah Ta'ala datangkan rahmatnya pada diri kita tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya cukup sekadar itu tuan-tuan. Maaf terlebih masa ni tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan tajuk yang kita bahaskan pada pagi ini tuan-tuan, kita faham dari segi pemakanan, dari segi jiwa luaran dan dalaman kita tuan-tuan, kita perbaikilah supaya apa? Kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina la hawla wa la quwwata